Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Rahimi. Nama saya Hariharan Alaki Velu. Nombor metrik A175000 akan menerangkan satu tajuk untuk subjek LMCK 2711 Tanggungjawab Alam Sekitar bertajuk Pencemaran Udara di Malaysia. Saya memilih tajuk ini kerana saya tinggal di Teluk Paling Begarang yang juga dikenali sebagai Zon Perindustrian Bebas. Baiklah, dalam penerangan saya akan menerangkan tentang definisi, punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran udara. Bermula dengan definisi, uh, pencemaran udara adalah satu keadaan di mana benda asing seperti jirim dan zarah-zarah kecil hadir dalam udara dan menyebabkan ketidakselesaan kepada benda hidup. Udara yang boleh memberi kesan buruk kepada manusia dan ekosistem juga. Ini kerana bahan di udara ini boleh membawa kesan buruk kepada manusia dan ekosistem kerana ia boleh menjadi zarah berpejal, titisan cecair ataupun gas. Baiklah, seterusnya adalah sumber datangnya pencemaran udara ini. Bermula daripada semula jadi sehingga buatan. Bagi semula jadi, terdapat 6 sumber yang berbeza yang membawa kepada pencemaran udara yang membahayakan ini. Bermula dengan debu dari tanah dan tumbuhan. Ini kerana terdapat beberapa tanaman yang ditanam di kawasan yang mempunyai kurang tumbuhan. Ini menyebabkan spora ataupun benih yang dilepaskan oleh tumbuhan seperti cendawan terlepas secara bebas dan mula memasuki udara kita yang terbiak ini. Dan kita pun akan menyedut udara tersebut menyebabkan organ dalaman kita dan sistem pernafasan kita terganggu. Debu dari tanah pula berlaku kerana tanaman tidaklah begitu banyak pada masa kini. Maka kebarangkalian untuk tanah tersebut kering adalah tinggi dan tanah tersebut mula ditiup oleh angin dan memasuki ruang udara kita. Yang keduanya adalah makanan yang dicernakan oleh haiwan. Misalnya, makanan yang dicernakan oleh lembu menghasilkan satu sejenis gas iaitu metana. Metana ini salah satu bahan kimia yang boleh membawa iritasi dalam sistem respiratory kita. Yang ketiga adalah pereputan bahan radioaktif di bumi. Okey, salah satu contohnya adalah pereputan radium yang melepaskan gas radon. Gas radon ini boleh membawa kepada barah paru-paru selepas asap rokok. Bermaksud, gas radon ini boleh membawa bahaya hampir sama dengan mengisap asap rokok. Yang keempat adalah kebakaran hutan semula jadi. Kebakaran hutan semula jadi ini boleh diklasifikasikan di mana ketika musim kemarau, pembakaran hutan berlaku secara semula jadi dan ia akan melepaskan sejenis gas yang dipanggil sebagai karbon monoksida. Karbon monoksida ini boleh membawa kemudaratan kepada manusia seperti gas-gas yang lain. Yang kelima adalah pelepasan bahan organik meruap yang juga dikenali sebagai volatile organic compound. Bahan ini boleh bertindak balas dengan sulfur dioksida, natrium oksida dan bahan organik yang lain menghasilkan jerebu ketika musim pencemaran udara sekunder. Apakah itu pencemaran sekunder? Saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Yang keenam adalah letusan semula jadi. Letusan di sini diklasifikasikan sebagai letusan gunung berapi yang menghasilkan gas sulfur, klorin zarahan dan abu. Ini boleh dibuktikan dengan peletusan gunung berapi di Indonesia yang berlaku pada hujung tahun 2 tahun yang lepas dan tahun lepas juga, yang membawa kepada kemudaratan di negara-negara jiran dan juga di negaranya sendiri. Baiklah, beralih kepada buatan, iaitu sumber buatan pencemaran udara ini, bermula dengan sumber pegun. Sumber pegun ini lebih dikenali sebagai kilang, industri, asap loji kuasa dan sebagainya. Ini akan melepaskan gas secara berleluasa ke udara
yang boleh mendatangkan beberapa kesan buruk seperti hujan asid, kesesakan nafas dan sebagainya. Yang keduanya adalah sumber bergerak seperti kenderaan, kapal laut dan pesawat. Secara tidak langsung, kenderaan yang kita gunakan pada setiap hari boleh merosakkan alam sekitar kita di samping merosakkan sistem pernafasan kita sendiri. Yang ketiganya adalah bahan kimia, habuk dan pembakaran terkawal. Ini adalah seperti pengurusan hutan, pertanian, padang rumput, pemulihan dan pengurangan gas rumah hijau. Uh, dari satu sudut, ke aktiviti ini adalah bermanfaat di mana pertanian negara kita dan pengurangan haba di rumah hijau kita akan diperbaiki dan dimajukan, tetapi kita lupa bahawa gas yang dilepaskan dalam gejala ini boleh merosakkan lapisan ozon kita, menyebabkan haba di dalam bumi kita semakin meleluasa dan suhu bumi kita menaik. Yang keempat adalah asap bahan kimia. Asap bahan kimia di sini dimaksudkan dengan cat, semburan rambut, varnis, semburan aerosol dan pelarut yang lain. Kita dibawakan dengan beberapa info baharu di mana penyemburan aerosol iaitu ubat yang kita kenali sebagai ubat nyamuk boleh menipiskan lapisan ozon. Walaupun pada jangka masa pendek kita tidak nampak kesannya, tetapi ia akan membawa kepada kesan buruk pada masa akan datang. Yang kelimanya adalah sisa pemendapan di tapak pelupusan. Sisa pemendapan di tapak pelupusan ini lebih dikenali sebagai bahan yang dilepaskan begitu sahaja dan ia boleh menghasilkan satu sejenis gas dikenali sebagai metana. Metana ini boleh digantikan oksigen dalam ruang yang tertutup dan boleh menyebabkan kita lemas. Dan yang terakhirnya adalah sumber tentera seperti senjata nuklear, gas toksik, peperangan kuman dan roket. Kita lebih terkenal dengan letusan senjata nuklear di Hiroshima, Jepun, dan ia telah membawa kesan untuk beberapa bulan, malahan beberapa tahun kepada kawasan di sekitarnya kerana radiasi yang dilepaskan oleh letusan tersebut. Baiklah, beralih kita kepada dua jenis kelas pencemaran udara yang kita akan fokuskan. Bermula dengan pencemaran primer, seterusnya adalah pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah pencemaran yang dihasilkan daripada pembakaran tidak lengkap. Misalnya, kita akan membakar sesuatu benda dan kita tidak membakarnya secara lengkap dan ini akan menyebabkan pelepasan gas separuh jadi. Dan gas separuh jadi ini boleh membawa kemudaratan. Misalnya sulfur monoksida dan karbon monoksida. Pembakaran secara lengkap akan menghasilkan sulfur dioksida dan karbon dioksida yang membawa kemudaratan yang lebih rendah berbanding karbon monoksida dan sulfur monoksida. Pencemaran sekunder pula adalah penggabungan wap-wap udara. Gas yang terlibat dalam tindak balas ini adalah sulfur dioksida. Mengapa sebegitu? Kerana wap-wap ini akan bergabung, akan menyebabkan beberapa kesan lain selain daripada kesan sistem pernafasan kita sendiri, iaitu seperti iritasi pada mata, kerosakan pada kulit dan sebagainya. Baiklah, kita akan beralih kepada punca pencemaran udara. Baiklah, punca utama yang kita dapat kelaskan dalam pencemaran udara terdapat 9 dan saya akan bermula dengan industri perkilangan dan ini adalah suatu sebab yang terkenal dalam kalangan kita, dalam kalangan masyarakat. Baiklah, terdapat akta yang mengarahkan pekerja kilang dan pengurus kilang tersebut untuk menapis asap atau gas yang dilepaskan ke dalam udara.
Ini adalah suatu perkara yang mandatori untuk dilakukan oleh setiap kilang. Tetapi mereka gagal untuk melakukannya dan mereka melepaskannya sebegitu sahaja. Dan ini akan terlepas ke udara secara langsung tanpa apa-apa tapisan, dan gas tersebut akan bercampur dengan udara lain, bertindak balas dalam udara dan menghasilkan gas yang lebih berbahaya kepada manusia, tumbuhan, haiwan dan juga alam sekitar kita. Yang keduanya adalah pelepasan asap kenderaan bermotor. Ini juga terkenal kerana pada masa kini terdapat 14 juta kenderaan yang telah berdaftar digunakan di Malaysia, dan angka ini menjadi 2 kali ganda berbanding daripada dekad yang lalu. Mungkin kita akan rasa perkara ini sebagai remeh, di mana saya membawa satu kereta sahaja dan ini tidak membawa kesan yang besar. Tetapi bila setiap penduduk berfikiran sebegitu, ia akan membawa kesan yang terlalu besar sehinggakan perkara yang tidak diingini akan berlaku, seperti jerebu, iaitu perkara yang boleh merosakkan kehidupan seharian kita. Baiklah. Yang ketiga adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini boleh diklasifikasikan kepada dua. Yang pertama adalah berlesen dan yang kedua adalah tidak berlesen. Yang berlesen ini adalah seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu pembakaran hutan ataupun pembakaran yang dilakukan untuk menyuburkan tanah untuk pertanian. Perkara ini memang bagus kerana ia akan membantu ekonomi negara kita, di mana penanaman negara kita akan lebih sihat dan subur. Tetapi kita lupa bahawa pelepasan gas yang terhasil membawa kemudaratan bukan sahaja kepada Malaysia tetapi ke negara-negara yang lain, dan secara tidak langsung bumi kita menjadi lebih panas dan suhu di bumi kita terlalu tinggi yang menyebabkan kesan kesihatan yang lain pula. Yang keempat adalah asap rokok atau rokok elektronik yang juga dikenali sebagai vape. Baiklah, mengapa saya hujahkan tentang benda ini? Kerana asap rokok ini secara tidak sedar menyumbangkan kepada pencemaran udara. Karbon monoksida, seperti yang saya cakapkan tadi, karbon monoksida adalah salah satu gas yang tidak terbakar secara lengkap. Gas karbon monoksida ini terhasil akibat pembakaran bahan yang mengandungi asas karbon seperti tembakau. Rokok bahan utama adalah tembakau. Okey. Karbon monoksida ini dilepaskan dalam kuantiti yang banyak setiap hari oleh perokok. Kerana kita sedar bahawa perokok ini bukan sahaja menghisap rokok sekali sehari. Mereka akan menghisap rokok setiap kali mereka berasa bosan ataupun setiap kali mereka berasa untuk ketagih. Dan setiap kali mereka melakukan perkara tersebut, secara tidak langsung mereka menyumbang kepada pencemaran udara di samping memudaratkan kesihatan mereka sendiri dan orang di sekeliling mereka. Yang kelima adalah debu-debu tanah dari pembinaan bangunan. Mengapa saya cakap sebegitu? Kerana kita kini berada di dalam era pembangunan, di mana pembangunan berlaku di mana-mana sahaja. Biarpun pembaharuan rumah sehinggakan pembinaan bangunan-bangunan besar oleh kerajaan dan pihak swasta. Pembinaan ini terlalu bagus, di mana ia akan memberi ruang pekerjaan kepada orang-orang yang tiada kerja. Tetapi misalnya simen ataupun tanah yang dilepaskan ataupun yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain akan ditiup oleh angin, kerana mereka adalah zarah-zarah yang kecil, akan ditiup oleh angin ke dalam udara, dan udara tersebut akan menjadi tercemar. Dan udara yang tercemar itu adalah udara yang berkeliaran di jalan raya, di jalan-jalan yang kecil, biarpun di rumah kecil yang sedang diperbaharui. Dan udara tersebut akan dihirup oleh kita sendiri sebagai manusia, haiwan yang tinggal di sepanjang jalan raya tersebut, berdekatan dengan rumah yang diperbaharui dan sebagainya. Dan bila kita bernafas udara sebegini,
kesannya akan menjadi lebih cepat dan kita akan rasa kemudaratan yang kita hadapi dalam jangka masa yang lebih pendek berbanding punca-punca yang lain. Kerana bahan kimia yang terdapat dalam bahan-bahan yang digunakan untuk pembinaan rumah adalah terlalu berbahaya sehingga kan boleh menyebabkan kerosakan sel-sel pada organ kita. Yang keenam adalah letusan gunung berapi. Seperti yang saya cakapkan tadi, Malaysia adalah negara yang bertuah kerana tidak mempunyai gunung berapi. Tetapi berbeza dengan negara jiran dan negara lain yang mempunyai gunung berapi. Yang kita bermaksudkan di sini adalah Indonesia terutamanya. Kerana Indonesia terkenal dengan gunung berapinya yang sesetengahnya telah meletus dan menjadi gunung berapi mati. Tetapi masih terdapat gunung berapi yang belum meletus, yang akan menjadi aktif bila-bila masa sahaja. Kita telah menghadap masalah ini 2 tahun, di mana kali pertamanya kesannya tidaklah begitu membimbangkan kerana ia hanya ada selama 2 atau 3 bulan, tetapi kali keduanya ia membawa kemudaratan yang terlalu membimbangkan sehingga kan pekerjaan terpaksa ditutup dan persekolahan pun terpaksa tertutup. Baiklah, yang ketujuh adalah pembakaran hutan bagi tujuan pertanian atau penerokaan tanah. Okey, ini adalah kes yang berbeza di mana sudah pastinya penebangan hutan dan pembakaran hutan berlaku bagi tujuan ini. Kesannya, pencemaran udara tidak dapat dielakkan kerana kita sebagai manusia perlu sedar bahawa kita hidup di bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bila kita melakukan perkara yang membahayakan ciptaan Tuhan, kita juga mencabar Tuhan dan secara tidak langsung kita akan menerima padahnya dengan bernafas menggunakan udara yang sama daripada pembakaran yang kita melakukan. Yang ke-8 adalah penggunaan mesin elektronik. Mesin elektronik umumnya peti sejuk dan penyaman udara menjadi keperluan bagi setiap isi rumah. Mesin ini melepaskan salah satu gas yang terkenal sebagai pencemar udara iaitu klorofluorokarbon ke udara dan ia menyumbang kepada penipisan lapisan ozon. Sebab itu kita lebih digalakkan untuk tidak menggunakan penyaman udara, penghawa dingin ataupun peti sejuk boleh digunakan, tetapi peti sejuk yang mesra alam yang sedang dicipta oleh para saintis. Baiklah, punca terakhir yang saya dapat terangkan pada hari ini adalah penggunaan racun penyembuh serangga atau nyamuk. Seperti yang saya nyatakan tadi, penyemburan racun ini juga membawa kepada kemudaratan kepada lapisan ozon. Kerana apa? Kerana gas yang dilepaskan oleh racun penyembuh serangga ini adalah sama seperti gas yang dilepaskan oleh mesin elektronik, iaitu klorofluorokarbon. Dan klorofluorokarbon ini salah satu gas yang memberi kesan yang ketara kepada penipisan lapisan ozon kita dan keadaan ozon kita. Beralih kepada isi seterusnya adalah kesan pencemaran udara. Baiklah, pencemaran udara ini membawa kepada beberapa kesan yang berbahaya kepada manusia, kepada haiwan dan kepada alam sekitar kita sendiri. Baiklah, kita akan bermula tengok daripada kesihatan manusia. Ini adalah salah satu kesan yang ketara yang kita boleh nampak dengan sendiri, kerana udara ini adalah salah satu medium utama bagi seseorang manusia untuk bernafas, dan kita memerlukan oksigen yang terdapat dalam udara kita untuk melakukan aktiviti seharian kita. Tetapi kita lupa dan kita tidak sedar bahawa bukan sahaja oksigen yang terdapat dalam ruang udara kita, terdapat beberapa gas asing yang lain yang muncul, yang hasil daripada
tindakan manusia sendiri dan juga alam sekitar yang membawa kepada pencemaran udara. Gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Ia juga akan menyebabkan paru-paru kita kurang berfungsi. Bahan pencemar seperti nitrogen oksida menyebabkan endema dan pendarahan pulmonari kerana kerosakan yang dilakukan olehnya akan menipiskan lapisan dinding pulmonari tersebut. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization telah menyatakan sebanyak 3.3 juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ini adalah terlalu berbahaya kerana ia adalah 3 kali lebih tinggi daripada jumlah kematian disebabkan oleh kemalangan kenderaan. Baiklah, beralih kepada isi seterusnya adalah tumbuhan. Ia akan membawa kesan buruk kepada tumbuhan kerana tumbuhan sendiri akan mengalami kerosakan nekrosis yang juga dikenali sebagai keguguran daun yang terlalu membimbangkan sehingga kan respiratory tumbuhan tersebut akan terganggu dan kita juga tidak dapat, maafkan saya, dan tumbuhan juga tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kegunaan haiwan dan manusia. Tumbuhan juga akan menghadapi klorosis iaitu pertukaran warna yang manusia pada kini menganggap sebagai salah satu anugerah, tetapi mereka tidak sedar bahawa penukaran warna ini bukan sahaja cantik tetapi dia akan membawa kemudaratan di mana fungsi klorosis iaitu kloroplas akan terganggu dan fungsi kloroplas itu akan menjadi perlahan dan pertumbuhan-tumbuhan juga akan terbantut. Kesan ini juga menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian mereka. Mengapa sebegini? Kerana kita juga perlu sedar bahawa tumbuhan ini bukan sahaja pokok besar dan pokok yang kita tidak boleh makan, tetapi kita juga akan makan sayur-sayuran yang akan ditanam di muka bumi ini. Bila kita melakukan perkara sebegini, pertumbuhan sayur-sayuran tersebut juga akan terganggu sehingga kan terdapat kuantiti yang terlalu kecil akan dihasilkan oleh tumbuhan ini yang tidak dapat menampung seluruh rakyat Malaysia untuk mendapat sumber vitamin daripada tumbuhan tersebut. Yang ketiganya adalah haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran udara dan makanan tersebut akan dimakan oleh haiwan. Bila mereka akan menelan makanan tersebut, ia adalah umpama mereka menelan racun dan racun tersebut akan merosakkan sistem pencernaan mereka dikala mereka akan kesihatan mereka akan terganggu dan mereka akan meninggal pada masa akan datang. Yang keempat adalah bahan. Kesan kepada bahan bermaksud kerosakan berlaku akibat daripada pencemaran udara seperti kekotoran pada pakaian, pencemaran pada permukaan dinding, bangunan dan sebagainya. Misalnya, gas yang dilepaskan oleh kilang akan bercampur dalam udara dan ia akan menjadi hujan asid. Ia akan menghasilkan hujan asid dan hujan asid ini bersifat mengakis di mana apabila hujan asid tersebut kena pada dinding bangunan, cat ataupun lapisan luar pada dinding tersebut akan mula menghakis dan ia akan secara tidak langsung menyebabkan permukaan dinding tersebut rosak. Dan contoh lain pula adalah hakisan logam yang juga disebabkan oleh hujan asid ataupun sulfur dioksida yang terdapat dalam ruang udara kita. Okey. Yang kelimanya adalah penipisan lapisan ozon. Yang ini adalah alasan yang terlalu terkenal di dalam kalangan manusia sekarang kerana kita sedar bahawa bumi kita makin lama makin panas. Ini bukan kerana keadaan semula jadi, tetapi ini adalah angkara daripada perlakuan dan perbuatan manusia sendiri.
perlakuan kita yang menggunakan peralatan digital, peralatan moden yang melepaskan gas berbahaya, merosakkan lapisan ozon kita. Misalnya penggunaan penghawa dingin, pendingin hawa dan peti sejuk akan melepaskan gas-gas yang berbahaya. Yang ketujuh adalah yang keenam adalah hujan asid. Hujan asid ini adalah seperti yang saya cakapkan tadi, adalah hasil daripada gas yang bercampur dengan awan dan diturunkan sebagai hujan. Dan gas tersebut boleh dispesifikasikan sebagai gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Dan gas ini akan bertukar menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid pada asasnya bersifat mengakis, dan asid sulfurik ini dikenali sebagai asid sulfurik dan asid nitrik ini dikenali sebagai asid kuat. Dan asid kuat ini terlalu mengakis dan boleh membawa kepada iritasi kulit, kerosakan pada peralatan dan juga haiwan. Yang ketujuhnya adalah kesan rumah hijau dan pemanasan global. Ini berkait rapat dengan penipisan lapisan ozon, kerana apabila lapisan ozon di bumi kita menjadi nipis, sinaran daripada matahari akan masuk ke dalam bumi ini tanpa pelapis. Dan apabila dia masuk ke dalam, sinaran tersebut masuk ke dalam muka bumi kita, sinaran tersebut akan mula memantul dalam ruangan udara kita sahaja. Dia tidak dapat melepas keluar semula ke dalam angkasa lepas, dan ini akan menyebabkan suhu dalam bumi kita menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah atmosfera. Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara adalah pengurangan jarak penglihatan akibat jerebu. Seperti yang saya katakan tadi, ia akan merosakkan beberapa aktiviti seharian kita seperti pekerjaan, persekolahan dan penghiburan kita sendiri. Baiklah, kita akan teruskan dengan isi terakhir kita, iaitu cara mengatasi pencemaran udara. Terdapat 7 cara yang berbeza yang saya dapat kumpulkan bagi mengatasi dan memperbaiki keadaan pada masa kini. Bermulanya daripada mengurangi penggunaan kenderaan bermotor. Baiklah, kita telah didedahkan dengan satu plan baharu yang beristilah Inggeris, iaitu carpooling, di mana kita akan berkongsi kenderaan untuk ke sesuatu destinasi. Baik, kita sedia maklum bahawa sekarang berada dalam keadaan musim COVID. So, pada musim ini kita masih boleh menggunakan kenderaan sendiri dan tidak mengamalkan carpooling ini. Tetapi sebelum COVID muncul, masih ramai lagi yang menggunakan kenderaan mereka sendiri dan tidak mengamalkan amalan ini. Mereka perlu tahu dan mereka perlu sedar. Kita perlu sedar bahawa carpooling ataupun perkongsian kenderaan ini boleh meringankan beban kita sendiri, di mana kita tidak perlu mengisi petrol, kita tidak perlu membazir masa kita dalam kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Kita juga boleh menjimatkan masa dan mengiratkan silaturahim apabila kita pergi ke sesuatu destinasi dengan orang lain. Kita akan menggunakan masa tersebut untuk berbual dan mengenali antara satu sama lain. Kerana kita perlu sedar bahawa kita hidup dalam keadaan digital, di zaman digital, dan apabila zaman digital, komunikasi manusia berkurang dan amalan ini boleh membantu serba sedikit untuk memperbaiki kekurangan yang kita hadapi pada masa kini. Yang keduanya adalah, jika harus menggunakan kenderaan bermotor, kita boleh lakukan sebegini, iaitu tidak menyalakan mesin saat sedang berhenti dalam waktu yang cukup lama. Bermaksud, kita boleh mematikan enjin kita ketika kita menunggu seseorang
ataupun menunggu dalam kesesakan lalu lintas yang terlalu perlahan. Yang keduanya adalah kita boleh mengendarai motor atau mobil dengan baik. Misalnya, kita boleh mengurangkan pelakuan di mana kita menekan minyak. Hal ini kerana bila kita menekan minyak, kita akan melepaskan lebih banyak gas melalui exhaust di belakang. So, bila kita memandu dengan perlahan, kebarangkalian untuk melepaskan gas adalah berkurang dan kita juga secara tidak langsung membantu alam sekitar kita untuk mengurangkan gas yang dilepaskan. Baiklah, yang ketiga adalah memelihara lebih banyak tanaman. Perkara ini digalakkan oleh kerajaan kita sendiri untuk menanam lebih banyak tanaman di muka bumi ini. Dan kita perlu sedar bahawa bila kita menanam tanaman ini, secara tidak langsung badan kita akan berasa segar dan kita akan membekalkan oksigen yang tidak terhingga kepada kita, ahli rumah kita dan jiran tetangga kita. Lagipun, penanaman tanaman ini bukan sahaja membekalkan oksigen. Jika tanaman tersebut adalah tanaman yang berbuah atau sayur-sayuran, ia juga akan membantu kita untuk mendapatkan sumber makanan. Dan sumber makanan ini boleh dijamin untuk menjadi makanan yang lebih sihat, menjamin dan bersih. Okey. Misalnya, lidah mertua. Lidah mertua ini boleh membantu menyaringkan udara di dalam ruangan. Bermaksud, tumbuhan ini mempunyai keupayaan untuk menyaringkan dan membersihkan udara di dalam sesuatu ruangan. Yang keempatnya adalah menghentikan kebiasaan merokok. Saya sedar dan faham ramai tidak berminat kepada rokok sekarang dan mereka beralih kepada vape. Tetapi mereka perlu sedar bahawa rokok atau vape dua-dua membawa kemudaratan dengan melepaskan gas seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu karbon monoksida. Pengamalan merokok ini mungkin nampak remeh di mana saya tertagih dan saya nak merokok. Tetapi kita perlu sedar bahawa ia akan memudaratkan dua benda seperti yang saya cakapkan tadi, iaitu kesihatan kita sendiri, orang lain dan juga kita akan merosakkan alam sekitar kita sendiri. Bagi mengelakkan diri kita merosakkan kehidupan orang lain, lebih baik kita menghentikan gejala merokok ini, kerana kita perlu sedar bahawa orang tersayang kita terdapat di sekeliling kita. Sebagai perokok utama, kita tak ada kesan yang banyak, tetapi perokok sekunder dan perokok tertier, iaitu iaitu orang yang menghisap bau rokok itu tanpa penapis yang terdapat pada rokok itu, boleh mempunyai kebarangkalian untuk menghidapi kanser paru-paru dan kanser dan kerosakan pada organ dalaman adalah lebih tinggi. Baiklah, yang kelima adalah tidak membakar sampah. Saya faham bahawa pada masa kini, pada masa COVID ini, pengambilan sistem sampah ini telah berkurang, di mana sampah hanya diambil untuk beberapa kali sahaja dalam sebulan. Tetapi kita boleh mengamalkan 4R, reuse, reduce, recycle, dan lagi satu R, saya tak tahu yang tu. Kita boleh mengamalkan sistem tersebut dan bahan buangan seperti sisa makanan, sisa tumbuhan boleh ditanam di suatu tempat yang khas. Orang-orang kampung ataupun orang-orang zaman dahulu mengamalkan satu amalan di mana mereka akan mengumpul sisa-sisa buangan makanan dan tanaman ini ke dalam satu tempat khas, dan mereka akan biarkan bahan-bahan tersebut mereput dengan sendirinya. Dan apabila bahan tersebut mereput, secara tidak langsung ia akan menjadi baja kepada tumbuhan, dan mereka boleh menggunakannya untuk membaja sayur-sayuran yang mereka menanam dan tumbuhan di sekelilingnya. Baiklah, yang keenam adalah
membatasi penggunaan listrik. Membatasi penggunaan listrik di rumah juga boleh menjadi salah satu langkah pengulangan pencemaran udara yang paling efektif. Kita boleh mematikan alat elektronik yang kita gunakan dengan lebih kerap. Bermaksud, kita boleh mengurangkan penggunaan peralatan elektronik di sekeliling kita. Peralatan yang dimasukkan di sini adalah pendingin hawa. Peti sejuk mungkin kita tidak boleh menutupnya kerana makanan di dalamnya boleh rosak. Tetapi kita boleh mengurangkan penggunaan penyaman udara supaya pelepasan klorofluorokarbon ini boleh dikurangkan dan mengurangkan kemudaratan yang akan dihadapi oleh manusia. Dan cara terakhir untuk mengatasi pencemaran udara ini adalah menjaga rumah tetap bersih. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah kita perlu kerap membersihkan persekitaran rumah kita dan kawasan di dalam rumah kita sendiri. Hal ini kerana kita sedar dan kita perlu tahu bahawa bukan sahaja terdapat gas yang berbahaya, tetapi juga terdapat debu dan habuk yang tercampur dalam ruang udara kita. Dan dan kita juga perlu tahu bahawa habuk tersebut akan singgah pada tempat-tempat yang pegun untuk mereka mendapat suatu habitat untuk mereka kekal. Dan apabila banyak habuk berkumpul, ia akan mula menyebabkan kita berasa kurang selesa untuk bernafas, lebih teruk akan membawa kepada resdung dan asma. Bagi mengelakkannya, kita perlu kerap membersihkan ruangan rumah kita dan ruangan tempat tinggal kita supaya kita boleh mengelakkan pengumpulan habuk dan debu yang terlalu banyak di sesuatu tempat. Maka kesimpulannya, pengurangan pencemaran udara adalah tanggungjawab kita semua. Walaupun ia tidak mudah, lakukanlah dengan cara mengatasi polusi udara dengan langkah kecil satu persatu. Walaupun kita tidak boleh melakukannya sekaligus semuanya, tetapi kita boleh mula secara perlahan-lahan. Kedepannya, bukan tidak mungkin kita sebagai masyarakat boleh mengambil langkah secara bersama-sama dalam skala yang besar. Dan lebih signifikan lagi, untuk mengurangi pencemaran udara yang terjadi, kita sebagai rakyat perlu bersatu dalam mengelakkan masalah yang kita hadapi secara perlahan-lahan. Dan kita juga sedar bahawa peribahasa yang menyatakan bermuafakat membawa berkat ini boleh mencipta revolusi baru dalam kehidupan manusia untuk mengelakkan masalah ini. Baiklah, itu sahaja pembatangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Maafkan saya atas kesalah silap bahasa dan pertuturan saya. Terima kasih Prof. Dr. Muhammad Rahimi. Terima kasih.